Anda bayang tengok, selepas Dajjal berjaya dah pusing bumi, dia akan pergi ke satu tempat dan tak sempat ke tempat lain kah? Jawapannya ialah tidak ada daerah kecuali Dajjal ni sempat sampai. Okay, nah? Tidak ada daerah kecuali Dajjal ni sempat sampai. Maksudnya semua tempat. Tuan-tuan jangan risau tau, Kuala Terengganu tak sampai kot Ustaz. Dajjal dah sebut dalam satu hadis sahih, ma min qaryatin, tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lereng bukit. Dia nak beritahu setiap inci illa habattuha, Dajjal kata, kecuali aku sampai. Kuala Berang kah, Kuala Terengganu kah, apa lagi tak ingat dah. Masuk Mama tak payah sebut, mesti sampai. Subhanallah. Iman kita kuat, kita akan lepas zaman tu. Sebab tempoh hidup dia tak lama, 40 hari saja, kemudian dia akan dibunuh. Subhanallah. Dajjal. Nombor 2 apa dia? Yang tempoh malang umat Nabi Muhammad. Cuma yang selepas Dajjal, Nabi Isa. Yang tu yang jadi dibalik. Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Selepas Dajjal, Nabi Isa, dia Imam Mahdi dulu keluar. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. Nabi Isa bunuh Dajjal, Imam Mahdi hidup dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa Imam Mahdi wafat, Nabi Isa teruskan pentadbiran. Dia macam tu. Kemudian Nabi Isa wafat, yang tu yang mula teruk tu. Yang tu yang sampai tahap tak ada siapa beriman kepada Allah tu lepas tu di zaman. Nombor 2 tadi saya sebut kiamat. Itu adalah keadaan malang kedua, yang mana malang ni tak dapat ditandingi oleh mana-mana umat. Maksudnya sangat malang. Umat Nabi Muhammad yang menyaksikan kiamat sangat malang. Orang yang waras dia jadi hampir gila melihat kiamat, seperti gila. Melihat kiamat itu menukarkan orang waras seperti gila. Melihat kiamat itu ibu yang mengandung melahirkan anak tanpa dia sedar, turun anak. Itulah suasana melihat kiamat. Dan melihat kiamat hanya akan disaksikan oleh orang kafir sahaja. Apa maksud Ustaz? Kiamat hanya akan dilihat dan disaksikan oleh kafir saja. Kafir itu kafir yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Bukan kafir yang macam kita, kalau kita tak sempat bertaubat, kita Islam, mati, masuk neraka, kemudian baru masuk syurga. Tetapi siapa yang menyaksikan kiamat, dia tak akan masuk syurga sampai bila-bila. Sebab yang melihat kiamat tidak ada satu habuk pun iman dalam hati dia. Tak ada. Kosong. 0.0000 iman dalam hidup dia. Sebab tu dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka, wal'iyadzubillah. Subhanallah. Itulah orang kata di bawah tajuk bahaya akhir zaman ni. Bahaya, dan di samping bahaya tu, cabaran kita, di samping itu kita juga ada berita gembira. Ni 2021 ni macam mana Ustaz? Ni saya mengakhiri ceramah pagi ni lah, sebelum kalau ada soalan. Tak ada soalan. Oh, ada awal lagi no. Ni yang ditulis kan, kalau ada ni okey. saya sebelum penutup ni saya nak sebut kat tuan-tuan, kita di Malaysia ni berada di tahap mana? Saya nak sebut tentang maksiat dan jenayah di Malaysia ni tahap mana? Tara mana? Kan? Adakah kita ni masya-Allah hebat ke macam mana ke? Subhanallah. Satu, yang tinggalkan solat, orang Islam di Malaysia yang tinggalkan solat 80%. Tu tahap apa tu Malaysia tu? 80%. Nombor dua, saya pilih 2-3 jenayah adalah. Tak payah sebut jenayah lain lah tuan-tuan. Sebut jenayah lain tuan-tuan terkejut. Saya tuan-tuan jadi ni. Dahsyat Malaysia ni. Kita curi kenderaan nombor 1 di dunia. Saya sebutlah hak lain tu. Ni statistik tau, bukan saya buat kiraan lah. Saya duduk ceramah dalam TV dan radio semua, saya tak boleh buat ambil tepi-tepi jalan sembang di kedai runcit, tak boleh.
Saya akan rujuk kepada statistik ni saya sebut ni tuan-tuan. Saya nak cerita betapa umat Malaysia ni jauh, dan memang ada kebaikan pun ada, ramai kumpulan yang baik, sebab Nabi janji umat Nabi Muhammad ni sentiasa akan ada yang kumpulan baik ni sampai kiamat, dia akan ada. Cumanya saya nak beritahu untuk kita betul-betul jaga keluarga kita, betul-betul jaga sanak saudara kita, jaga yang rapat, jaga yang betul-betul punya, sebab ini suasana kita. Nombor satu, cuba tengok berapa yang tinggal solat di Malaysia. Nombor dua, saya sebut zina di Malaysia. Saya tak sebut berapa zina satu minit, saya nak sebut kat tuan-tuan, setiap 5 minit seorang anak luar nikah. Setiap 5 minit, saya sebut 10 lah, tuan-tuan rasa ni teruk sangat. Yang ni, statistik ni tuan-tuan boleh ambil di nak sebut tak ingat, Jabatan Pendaftaran ke apa, saya tak ingat satu lagi. Statistik tu daripada situ. 10 minit, saya sebut 10 lah. Setiap 10 minit seorang anak luar nikah, bukan berzina tau, anak lahir. Ni kita sejam dan 6 orang lah. Tuan-tuan pergi tanya yang dilahirkan hari ni. Kami cikgu tau, saya cikgu. Dulu saya mengajar sekolah menengah, lama saya mengajar. Lepas tu baru buka sekolah sendiri. Subhanallah. Waktu saya jadi cikgu sekarang ni, bila nampak budak-budak tingkatan 1 masuk yang bin Abdullah, saya mula risau dah. Zaman dulu bin Abdullah memang ayah dia nama Abdullah. Zaman hari ni kalau bin Abdullah sebenarnya tak ada ayah. Bukan semua, tapi bila saya pegang nama anak murid bin Abdullah, saya risau dah, saya tengok. Dan bila saya tanya betul, memang tak ada ayah. Bin Abdullah. Mai pada mana tuan-tuan? Mai pada mana? 10 minit seorang anak luar nikah. Kalau lahir setiap 10 minit seorang anak luar nikah berzina, tuan-tuan boleh bayang di Malaysia. Yang ni fakta. 2 berzina, 3. Subhanallah. Hak ni yang paling baru minggu lepas. Ni minggu lepas. Sebenarnya benda ni banyak, tapi ni yang sekali-sekala keluar. Apa dia minggu lepas? Kastam Malaysia buat rampasan terbesar dalam sejarah Malaysia. Kastam buat rampasan terbesar dalam sejarah Malaysia. Tuan-tuan tahu berapa dadah yang dirampas? 16 tan dadah. Harga dia 5.2 bilion. Yang ni boleh ceramah kan? Tajuk ni boleh jadi tajuk ceramah sejam. 5.2 bilion dadah ni boleh merosakkan puluhan juta keluarga. Rosak. 5.2 bilion ni boleh menyebabkan puluhan juta orang bergaduh. 5.2 bilion ni boleh menyebabkan puluhan juta dibunuh. 5.2 bilion ni boleh menyebabkan ratusan ribu kes curi. 5.2 bilion. ...2019 Kastam juga. Ni semua berita ni tak, bukan berita tepi jalan ni, semua berita tuan-tuan boleh cek. 2019 790 juta, nak dekat 1 bilion. Semua ni bukan Amerika Syarikat, bukan Mexico kan. Bukan negara-negara yang terkenal dengan dadah, Mexico, Amerika Syarikat. Ni Malaysia yang dirampas di Pelabuhan Kelang. Tuan-tuan bayang tak, dah berapa puluh tahun ni, berapa banyak yang dah. La haula wa la quwata illa billah al-aliyil azim. Kan? Nak ulas ni sangat panjang ni. Ulas 5.2 bilion ni betapa dia merosakkan. Dan kalau nak masuk 5.2 bilion ni, rasuah dia, ingat 100 ribu kan rasuah? Bukan 300 ribu ni nak rasuah, untuk rasuah bagi masuk. Untuk meluluskan sekali-sekali lepas 5.2 bilion ni, bukan 200 ribu, 400 ribu. Puluhan juta ni. Pegawai mana yang nak taat dengan Allah dah letak duit besar meja ni, timbunan duit ni, saya sebab nak masukkan 5.2 bilion, berapa puluh juta dia bagi. Subhanallah. Ini Malaysia. Ini alhamdulillah ni, alhamdulillah. Ini yang lepas, yang berjaya ditangkap. Saya ikut tak berita ni, sebab sehari-hari saya baca berita dan saya ikut.
Tangkapan di sini 172 juta, tangkapan di sini 43 juta, tangkapan di tengah laut dibawa oleh bot nelayan berapa puluh juta, dadah semua. Saya kata, ya Allah, ni kalau kira-kira ni tak termasuk 5.2 bilion ni, yang tu saja pun dah nak dekat sebilion dah. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hak ni bergantung kepada kita punya pegawai-pegawai kita yang bertugas, kan? Kalau jujur mereka ni tak ambil rasuah apa semua, selamatlah anak bangsa ni. Kalau mereka semua ni makan ikut, semua nak berebut makan hak rasuah semua ni, maka rosak, binasalah negara dan anak bangsa dan Islam. Inilah kita kedudukan kita ni lah akhir zaman ni. Yang saya sebut benda ni bukan untuk mengutuk pegawai ke apa yang memang duk buat tugas. Alhamdulillah, saya seronok melihat SPRM sekarang ni, polis sekarang ni, custom sekarang ni yang memang giat, Masya Allah kan, sangat giat, banyak tangkapan yang dilakukan. Alhamdulillah, saya harap benda tu berterusan. Banyak berita-berita yang baik, tangkapan yang dilakukan oleh pasukan keselamatan dan ni kan, untuk kita lah, Islam dan umat Islam ni. Alhamdulillah kan. Cumanya nak beritahu kat kita semua, itulah keadaan kita pada hari ini, kedudukan kita secara ringkas. Ceramah pada pagi ini tentang bahaya akhir zaman. Jadi saya rasa yang tu saja untuk pagi ini. Semoga sama-sama kita tahu ini keadaan kita sekarang ni, dan semua kita buat persiapan. Bukan kita menunggu Dajjal. Maksudnya kena tunggu Dajjal ni, Ustaz. Dajjal bukan untuk ditunggu, Dajjal untuk kita berdoa supaya Allah Ta'ala tak bagi kita sempat pada zaman tu. Sebaiknya berdoa, wahai Allah, janganlah bagi aku sempat dengan zaman Dajjal tu. Yang tu. Sebab dia fitnah yang sedikit sekali umat Muhammad yang berjaya elak daripada fitnah tersebut, yang berjaya selamat daripada fitnah tersebut.